Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Ini kita nak bawakan satu perkongsian yang sangat menarik yang mana perkembangan pendidikan yang pesat secara global telah membuka banyak peluang dan ruang kepada pelajar untuk sambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi sama ada dalam negara atau luar negara. Dan Jerman menjadi salah satu destinasi pendidikan yang paling popular untuk pelajar antarabangsa tanpa terkecuali negara kita sendiri, Malaysia. Terdapat banyak sebab mengapa pelajar percaya bahawa Jerman adalah destinasi asing tetapi ideal untuk pendidikan tinggi. Apa sebab-sebab itu? Kami tinggalkan anda dengan laporan yang menarik ini. Sekian daripada kami, saya Fizal Zaman. Dan saya DJ Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi. Bye. Saya kini berada di sebuah universiti terkemuka di Jerman, iaitu namanya ialah University of Applied Science Offenburg, di mana setiap tahun pelajar-pelajar ditawarkan di peringkat sarjana ataupun masters, di mana pelajar-pelajar diambil ataupun intake sama ada winter ataupun summer. Dan pelajar-pelajar di sini setiap tahun ramai yang mengikuti jurusan bioteknologi ataupun engineering proses. Dan banyak juga cabaran-cabaran yang perlu dihadapi oleh pelajar-pelajar yang mengikuti pembelajaran di sini di salah sebuah universiti terkemuka di Jerman. Salah seorang pelajar Malaysia memutuskan untuk belajar di Jerman, negara bekas Soviet, ialah Ahmad Taufik Ismadi Ahmad Zaki. Belajar sarjana dalam bidang bioteknologi ini ada sebab tersendiri mengapa Jerman jadi pilihan hati. Menurutnya, soal mencabar keupayaan diri sendiri jadi pertimbangan utama apabila luar negara dipilih sebagai destinasi menuntut ilmu. Setiap hari adalah a new challenge. Jadi kalau kita selesa sangat berada di sesuatu tempat itu, bagi saya itu benda itu tidak bagus. Jadi kita perlukan sesuatu yang baru. So kita kena sentiasa challenge diri kita sendiri. Jadi dengan apa yang saya ada ni, saya akan perbaiki diri saya juga sendiri. Kerana saya sudah biasa di rumah, saya sudah biasa di Malaysia dengan apa yang saya ada semua. Jadi saya perlukan sesuatu yang luar daripada keselesaan saya sendiri. Jadi saya rasa berada di sesebuah negara asing, jauh daripada keluarga, kena cuba untuk hidup sendiri. Saya rasa itu adalah sesuatu challenge yang bagus untuk dibiasakan dan untuk kita perbaiki diri kita sendiri. Begitu juga seorang lagi pelajar, Muhammad Wayus Kulni Sabran, yang tidak kisah menjadi hanya seorang saja warga Malaysia yang menimba ilmu dalam bidang kejuruteraan elektrik dan teknologi maklumat di sebuah universiti di Jerman. Katanya, pelajar di negara orang perlukan kemahiran menguasai bahasa di negara itu. Number one, learn the language. Number two, but to learn the language, you have to know a bit about the culture, about the people. So when you learn the language, you learn almost everything within the country itself. It doesn't just apply to Germany, it applies to every country in the world, I believe. So that's the thing. The culture, the language, the people, and that's my number one tip. Dan dalam banyak hal berkaitan pendidikan, sokongan itu penting dalam memastikan cita-cita serta impian belajar di luar negara itu bukan sahaja jadi kenyataan tetapi mudah pula perjalanannya. Kerana itu datangnya bantuan daripada Abroad Assist. Kita buat untuk membantu pelajar untuk sambung belajar ke Germany adalah kita bantu pelajar dari aspek permohonan universiti, permohonan visa, permohonan tempat tinggal, insurans dan bank account dan sebagainya. Maksudnya kita support student bukan sahaja di Malaysia untuk permohonan visa dan sebagainya, tapi kita juga bantu pelajar bila pelajar ada di Germany dari aspek untuk dapat kerja, untuk internship dan sebagainya. Namun yang lebih penting semestinya pelbagai bentuk sokongan daripada keluarga. Akan cuba bantu dia, guide dia, apakah bidang yang dia nak masuk tu, di mana tempat yang dia nak belajar, universiti mana yang dia nak belajar. So kita akan cuba buatkan satu listing. First step apa dia kena buat. Okay, language kita kena make sure dia dapat language tu sampai ke peringkat B2.
dia punya kefasihan bahasa dalam Jerman tu sendiri. Dari segi mentally, kita make sure that dia memang ready nak pergi. Kita support dia, kita bagi semangat dekat dia. Lepas tu pada segi keuangan, kita support dia berapa amount yang akan kita incur bila kita hantar ke luar negara. These are the things yang kita orang akan discuss dan kita akan guide anak kita. Macam mana kita nak buat. Sebenarnya kita tak boleh dictate apa yang dia kena buat, tapi kita guide dia. Macam mana dia nak go through this path. Di sebalik itu, tidak kurang penting bantuan di Menara Gading itu sendiri serta kekuatan universiti yang dipilih. We are well equipped in our labs, and in Offenburg we have a strong focus on the so-called bioeconomy, and we have a strong background in process engineering, and that's what we can contribute. And Olsztyn, the University of Romeo and Mejuri, they have a strong background in environmental science and also food science, and they have speciality in this regard. And so students benefit from the expertise, from the different expertise from the two universities. And yes, that means that we have that international environment, and sometimes students even go for their master thesis in a third country, so they might live in 3 different nations at the end. So, and I think this is a very important, and the students learn to understand different cultures, different nations, different cultures. They bask in different cultures in some way, and they learn from each other. This is very important to work in a globalized world, and it's also important the students make friends with the students from different nations, and this can lay the foundation for a fruitful cooperation later on. And if the students are back in the home countries, they stay connected, and I think this is good both for international understanding the cultures of each other on the one hand, but it's also important for cooperations and developing ideas all over the world. Kata Christian, pelajar antarabangsa dipastikan dilayan dengan baik supaya falsafah pendidikan dan hak asasi untuk mendapat pendidikan buat semua itu tercapai, khususnya di University of Applied Science Offenburg. International study courses are supported by our international office. We have coordinators for each study course and program directors for each study course. And students can they help students to in all different fields, from academic questions to how to find flats, and we have a lot of we are starting with introductory lectures. And right at the beginning, we have an orientation weekend where all students get to know each other and get to know the coordinator and program director, and to make friends. I think this is important because the students come from all over the world. They are young people and far away from home, and so I think this is a very important point, to get to know each other and to familiarize with the authorities, and we have moreover we have a lot of events. We have an international evening, for example, where the students are supposed to present their home countries, and I like this very much because we learn
how the home countries are directly from the students. Pada lapis lain, memulangkan semula kepada negara adalah matlamat yang amat wajar diikuti dan dijadikan faktor apabila pilihan menuntut di luar negara dibuat atau diputuskan oleh seseorang pelajar. Apa yang kita belajar itu, minat adalah nombor satu. Kerana kalau tak ada minat tu, kita tak akan suka dengan apa yang kita belajar. Jadi pertama sekali ialah minat. Jadi apa yang saya ambil ni iaitu bioteknologi is benda yang saya minat. Dan yang kedua juga semestinya pasaran market di negara itu sendiri. Jadi bioteknologi seperti yang saya tahu di Malaysia kita tidak banyak lagi ke arah bio. Jadi bila saya ambil jurusan ini dan saya akan belajar dan juga mungkin satu hari nanti saya akan kerja di sini dulu. Dan kemudian satu hari bila saya ada pengalaman dalam bidang tersebut, satu hari saya akan bawa bidang ini dan apa ilmu yang saya ada ini ke negara Malaysia, negara saya sendiri untuk memperbaharui apa-apa yang ada di negara Malaysia untuk kita ke arah yang lebih moden. Kerana seperti yang kita tahu, di negara-negara luar kebanyakannya semua sudah beralih ke arah bio. Mereka sudah tinggalkan segala non-renewable energy seperti minyak, petroleum and seperti benda-benda yang lain juga. Jadi mereka lebih ke arah bio-renewable energy. Mereka ke arah green technology. Jadi kita Malaysia masih lagi ke belakang. Jadi dalam masa 5-10 tahun akan datang, insya-Allah kita akan berjaya bawa inisiatif green technology ini ke Malaysia sendiri. Jadi dengan ilmu yang saya ada ni, mungkin satu hari saya akan bawa balik ke negara Malaysia. Ahmad Taufik menambah, mendahulukan Malaysia itu tetap jadi keutamaannya, walau bagaimana kagum sekalipun terhadap negara yang memberi ilmu kepadanya. Kerana bumi Germany ni seperti yang kita tahu, teknologi dia sendiri, bagaimana dia develop all the technology. Jadi saya rasa apa yang saya akan timba ilmu di sini, semestinya saya akan bawa balik ke Malaysia. Saya akan sentiasa bandingkan bagaimana di Germany sesuatu ini berlaku dan bagaimana di Malaysia sesuatu ini berlaku. Saya akan sentiasa perbandingkan supaya satu hari nanti bila saya bawa balik semua ilmu dan semua pengalaman yang saya ada di Germany ni, saya akan bawa dan mendahulukan Malaysia kerana bagi saya negara Malaysia sendiri adalah tempat saya tinggal. Jadi semestinya apa yang saya dapat di negara orang saya akan bawa balik ke negara sendiri, negara asal. Vision for myself, I do hope that one day, maybe after a few years or a few decades of living here, and working here in Germany, I can bring back the knowledge and bring back the techniques and whatever I can do to help make future young Malaysians to be more interested in these areas of study. Maybe I'll become a professor of some sort to teach them to invoke the spirit of passion in technology and science in young Malaysians' hearts and minds, and hopefully they can have the same vision as I do. Kita nak adalah sebenarnya kita sedia membantu kerajaan juga dengan membawakan graduan-graduan yang berkualiti. Maksudnya graduan-graduan kita yang Malaysia berpeluang untuk sambung belajar ke Germany. Bila diorang pulang ke Malaysia, kita nak diorang ni menjadi seorang yang boleh beri inspirasi dan juga motivasi kepada pelajar-pelajar lain yang berminat untuk belajar di luar negara. Jadi ini adalah satu peluang yang tidak semua orang dapat, tapi ini adalah satu benda yang kita nak. Bermula dari langkah meninggalkan negara asal, berjihad menuntut ilmu itu menjadi pelaburan melahirkan modal insan membantu negara menukar status daripada membangun kepada maju pada masa akan datang. Dan semestinya, pelaburan itu bukan sahaja diharap berbaloi tetapi juga kekal bersifat murni sepanjang masa. Memandangkan usaha menuntut ilmu itu adalah proses sepanjang hayat, banyak perkara yang perlu dipertimbangkan oleh seseorang pelajar itu apabila memilih untuk menimba ilmu di bumi orang ataupun di bumi sendiri. Dan sudah pasti pertimbangan-pertimbangan itu semua
iaitu antaranya sama ada negara yang dipilih itu adalah Muslim friendly kepada mereka ataupun adakah negara itu mempunyai kos sara hidup yang tinggi dan sebagainya, kerana pada akhirnya pertimbangan-pertimbangan ini semualah yang akan menentukan survival hidup seseorang pelajar itu di bumi orang. Dan ini semua menentukan sama ada mereka boleh hidup dengan mengatasi cabaran-cabaran yang ada di bumi yang mereka pilih itu, sama ada jurusan yang mereka pilih berdasarkan minat ataupun untuk pasaran kerja pada masa akan datang, supaya pada akhirnya mereka boleh memulangkan semua kemahiran itu kepada negara. Dari Offenburg, Jerman, Azlina Ria Abdullah melaporkan untuk Astro Awani.